Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan, serta penonton alam maya. Niat di hati hendak melokan, lalu berdayung ke pantai Pandan. Dengarlah rakan cerita teladan, si Tanggang anak derhaka, tajuk pilihan. Si Talang dan istrinya si Daruma tinggal di sebuah kampung yang terpencil. Kehidupan mereka sangat miskin, ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka mempunyai seorang anak lelaki bernama si Tanggang. Si Tanggang suka berburu dan mendayung sampan. Tanggang sudah jemu dengan kehidupannya yang miskin. Dia berusaha untuk mencari kerja dan berkelana dari kampungnya. Pada suatu hari, dia mendayung sampan menyusuri sungai sehingga sampai ke muara. Tiba di muara sungai, dia terlihat sebuah kapal yang besar sedang berlabuh. Mungkin kali ini ada tuah nasibku, kata si Tanggang pada dirinya. Tanpa berfikir panjang, dia pun mencuba untuk mencari kerja di atas kapal itu. Dengan penuh yakin, dia pun melakukan apa sahaja yang disuruh oleh nakhoda kapal. Nakhoda kapal tertarik hati apabila melihat kecekapan si Tanggang mendayung sampan dan melakukan kerja-kerja berat. Nakhoda bersetuju mengambil Tanggang bekerja dengannya. Tanggang sangat gembira kerana pucuk dicita ulam mendatang. Si Tanggang pun pulang dan memberitahu ibu bapanya. Ibu si Tanggang keberatan, tetapi si Tanggang tetap berkeras. Ibu, sampai bila Tanggang hidup miskin dan selalu dipandang hina begini? Jerit Tanggang. Akhirnya, ibu Tanggang terpaksa bersetuju. Keesokan harinya, si Tanggang telah dibawa belayar. Berjujuranlah air mata kedua ibu bapanya kerana terpaksa melepaskannya. Sedihnya hati mereka bukan kepalang. Tanggang berjanji akan pulang apabila sudah kaya. Semasa dalam pelayaran, si Tanggang melakukan semua kerja di atas kapal itu. Kerajinannya telah menambat hati nakhoda lalu mengambilnya sebagai anak angkat. Beberapa purnama kemudian, nakhoda telah mengahwinkan si Tanggang dengan anak bungsunya yang jelita bagai bulan purnama. Oleh kerana nakhoda sering sakit, lalu dia telah melantik si Tanggang menjadi nakhoda yang baharu dan digelar Nakhoda Tanggang. Sejak itu, Tanggang lupa asal-usulnya kerana sudah hidup mewah. Pada suatu hari, isteri nakhoda Tanggang ingin belayar. Maka, nakhoda Tanggang pun bersetuju. Setelah jauh berlayar, nakhoda Tanggang telah mengarahkan anak kapalnya berlabuh di muara sungai. Kebetulan, tempat kapal berlabuh ialah kampung asal nakhoda Tanggang. Apabila melihat sebuah kapal berlabuh, beberapa orang penduduk kampung pun ternampak nakhoda Tanggang lalu memberitahu ibunya. Alangkah gembiranya ibu Tanggang mendengar khabaran itu. Tanpa berlengah, dia pun membuat kuih kesukaan Tanggang iaitu lepat pisang. Kemudian, dia mendayung kerana dia merindui anaknya itu. Oh, Tanggang anak ibu sangat rindu padamu, nak. Namun, ibarat kacang lupa akan kulitnya. Tanggang berasa malu untuk mengaku perempuan tua yang miskin dan uzur itu ibunya. Apatah lagi,
Istrinya jijik apabila melihat perempuan tua itu. "Hai orang tua, siapa anakmu? Jangan berani kau nak mengaku. Aku anakmu. Nyah kau dari sini." Cerkah Tanggang sambil dia menerajang ibunya. Di rumah berasa sangat sedih. Hatinya bagai kaca terhempas ke batu kerana anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari telah lupa daratan. Atas arahan nahkoda Tanggang, anak kapal terus menolak orang tua itu ke dalam perahunya. Dalam kesakitan, dapatlah juga ibu Tanggang mendayung ke tepi pantai. Kemudian, dia memandang ke langit sambil mengangkat kedua-dua belah tangan dan berseru, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya." Dengan tidak semena-mena, petir berdentam-dentum, langit menghitam, dan angin bertiup dengan kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing dipukul ribut. Keadaan pada masa itu amat menakutkan. Si Tanggang dan anak kapal terpekik terlolong meminta tolong. Ketika itu, barulah nahkoda Tanggang berasa sangat kesal. "Ibu, ampunkanlah Tanggang, Bu. Tanggang anak ibu. Ibu!" teriak nahkoda Tanggang. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Gelombang yang kuat telah memecahkan kapalnya. Setelah ribut reda, kapal, anak-anak kapal, si Tanggang dan istrinya telah bertukar menjadi batu. Para hadirin, itulah balasan kepada anak yang derhaka kepada ibu bapanya. Pengajaran dari kisah ini tadi ialah: pertama, seorang anak wajib menghormati kedua ibu bapanya. Selain itu, janganlah kita lupa daratan apabila sudah hidup kaya raya. Akhir sekali, anak yang derhaka pasti akan mendapat balasan yang dahsyat daripada Tuhan. Buah nangka dibelah dua, sebelah ringan, sebelah berat. Berbaktilah kepada ibu dan bapa agar selamat dunia akhirat. Sekian, terima kasih.